أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بدوام الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله. Marilah kita buka pertama-tamanya majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah yang kita qasatkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seterusnya buat ahli keluarga baginda Nabi, pada sahabat Nabi, pada tabi'in, tabi'in, pada alim ulama, guru-guru kita, kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, diri kita sendiri dan seluruh muslimin muslimat sekalian. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang dimulakan Ustaz Abang selaku Tuan Imam pada malam ini, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengerusi serta AJK Surau, Kampung Surau Baru, Kampung Sungai Buaya, kemudian pengerusi serta AJK Kampung serta muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua dengan sebenar-benar kesyukuran kepadanya, yang mana pada malam ini kita pertama kali kita jumpa, pertama kali dijemput untuk bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, dalam surau yang penuh dengan keberkatan ini, iaitu kita diminta untuk sama-sama kita kongsi. Saya tak mengajar, tak pandai. Kita ni background kita undang-undang. Background saya ni undang-undang. Belajar di UIE dulu dalam kursus undang-undang. Jadi bila balik ni kita beramal dengan undang-undang lah. Maknanya jadi peguam di Dungung ni dalam bab kes jenayah. Banyak kita berurusan dalam kes jenayah lah. Kemudian dalam kes sivil dan juga dalam kes jual beli tanah. Kemudian diberi sedikitlah peluang oleh Allah Ta'ala semasa dalam belajar dulu untuk muzakarah kitab dengan sahabat-sahabat yang penuh sama-sama mereka tu belajar di pondok. Kita muzakarah di UIA dulu. Jadi kita ni dobit kitab dengan mereka lah. Saya tak pernah masuk pondok, tapi kita ni belajar dengan orang yang belajar di pondok. Kemudian dalam masa yang sama di kampung juga kita belajar di surau-surau di kampung madrasah kita. Itulah sedikit. Kemudian Allah beri keizinan untuk jadi imam di Masjid An-Naim tu, Masjid Biru, sejak 2014 dah lah, 2014 sehinggalah pada hari ni. Dulu tak ada orang masjid tu. Jadi pada tu kita duduk dekat. Maka bila duduk dekat ni orang minta untuk kita jadi imam. Kita kata tambuh beberapa kali minta jadi imam. Jadi ni kita pun rasa dah tak ada, kita ni paling dekat lah dalam mukim kita. Jadi kita pun letaklah diri di situ. Lepas pada tu berterusanglah. Mula-mula imam, lepas tu suruh mengajar pula. Lepas mengajar suruh ambil tauliah. Bila lepas ambil tauliah orang pun atas situ mengata-mengata apalah pada hari ni. Tak suka takdir Allah Ta'ala pada kita tu dah. Jadi pada malam ini juga marilah kita perbanyakkan ucapan salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmat dan juga keberkatan Allah Taala turun asbab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sendiri adalah rahmat bagi sekalian alam. Orang ulama-ulama ditanya, dia buat apa ni? Buat persoalan. Bilakah lagi rahmat Nabi tu? Adakah selepas Nabi tu lahir ataupun sebelum daripada tu lagi?
Sejarah banyak cerita mengenai kenalnya umat-umat terdahulu dengan nabi-nabi terdahulu dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka gelarkan sebagai nama panggilan Ahmad. Kerana apa Ahmad? Kerana dia yang terpuji. Bila dia alih depan bermaksud lebih. Dia lebih sekali. Hamadah bermaksud puji. Ahmadah yang terpuji, paling dipuji. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah pun dikenali semenjak sebelum Nabi dilahirkan lagi. Bahkan dikenali semasa, kalau ambil cerita tentang kisah mengenai terimanya Allah Ta'ala terhadap taubat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tak buat dosa. Jangan kita duk ingat Nabi-Nabi ni buat dosa, kerana Nabi tu maksum. Tu akidah, Nabi ni maksum. Tapi kenapa Nabi Adam dia mohon ampun? Dia mohon ampun sebagai tanda dia tu sebagai seorang hamba, buat kesalahan. Dalam kitab akidah disebut wajah dosa, bukannya dosa. Dan kenapa jadi begitu? Kerana Nabi Adam dia salah, tak teringat. Normal bagi seorang manusia yang melakukan kesilapan. Kerana benda? Kerana dipujuk oleh dua. Satu iblis, yang kedua Hawa. Bila dipujuk oleh dua orang ni, Nabi Adam dia tak teringat, dia terlupa dengan janji dia dengan Allah Ta'ala, larangan Allah Ta'ala kepadanya, sehinggalah makanlah Nabi Adam. Sebab tengok Hawa makan, kan Hawa duduk dalam syurga seorang, saya pula duduk lama pula atas dalam syurga ni. Ada macam-macam lah pemikirannya menyebabkan Nabi Adam makan pohon khuldi. Sebelum tu Allah tak isytihar lagi, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan tu sebagai musuh yang nyata, iblis tu sebagai musuh yang nyata. Allah belum isytiharkan lagi. Maka sebagai sifat seorang Nabi, dia ini dia percaya apa pun dia orang kata pada dia akan percaya. Tu sifat Nabi, dia tidak ada syak wasangka pada orang. Maka iblis dia benci pada Nabi Adam. Maka disebabkan kebencian itulah dia berkomunikasi dengan Nabi Adam, dengan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam percaya dan tak teringat dengan larangan itu, menyebabkan Nabi Adam pun makan. Maka itu dipanggil wajah dosa, wajah ataupun kita kata kesilapan. Maka Nabi Adam memohon ampun di atas kesilapan itu. Selama 40 tahun turun di atas muka bumi, tidak ada jawapan oleh Allah Ta'ala. Sehinggalah pada suatu ketika Nabi Adam berdoa, ya Allah, dengan berkat Muhammad, maka ampunilah segala kesalahan saya. Lalu masa itulah bahawa Allah berfirman, wahai Adam, bagaimana kamu mengetahui tentang Muhammad itu? Nabi Adam kata, ya Allah, semasa dalam syurga itu, saya melihat di pintu-pintu syurga, melihat di dinding-dinding syurga, di dinding-dinding arash, nama kamu digandingkan dengan nama Muhammad. Mana kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya rasa Muhammad ini adalah orang yang bukan sebarangan lah, bukan sebarangan orang. Maka Allah kata, benar wahai Adam, disebabkan untuk menzahirkan dialah, maka aku menzahirkan kamu. Sahabat kita. Kemudian nak ceritanya, nama Nabi SAW ini sejak Nabi Adam lagi, rahmat bagi Nabi Adam juga. Sebelum tu lagi, ulama menyebutkan bahawa semasa Siti Hawa dan Nabi Adam ni nak dikahwinkan, yang menjadi maharnya adalah apa? Mahar, mas kahwin. Selawat ke atas Nabi SAW sebanyak 7 kali selawat. Mahar. Dan disaksikan oleh malaikat saksinya. Maka Nabi ni, Nabi kita SAW ini rahmat bagi sekalian alam dulu lagi, seluruh alam. Lepas pada tu, bila Nabi dilahirkan, bila Nabi dalam kandungan, dan bila Nabi dilahirkan, banyak cerita. Kita malam ni bukan nak cakap pasal maulid Nabi, cuma nak cerita selawat kepada Nabi ni sebenarnya adalah kunci segala-galanya. Daripada dulu lagi, kunci pertemuan antara Siti Hawa dengan Nabi Adam adalah dengan mas kahwinnya selawat. Kalau tak jumpa dua tu, tak ada mas kahwin, tak jadi perkahwinan, tak ada lah kita. Kunci bagi segala manusia, kunci bagi pintu langit dan bumi, kunci bagi syurga adalah nama Nabi kita juga.
Maka di mana kalau kita nak kata kita ni nak lari daripada selawat pada Nabi? Seolah-olah setiap hari layak atas setiap masa kita ni selawat semua pada Nabi. Seolah-olah begitu. Tapi tidak dibebankan kepada kita sampai begitu kan sekali. Baik. Kemudian marilah kita istighfar di atas segala silap salah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan memasukkan kita bersama golongan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala dunia dan juga di hari akhirat. InsyaAllah pada malam ini diminta untuk kita bahas mengenai kepentingan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita pergi kepada tajuk selalulah. Apa maksud akidah? Akidah ni adalah berasal daripada perkataan ain, qaf, dal, aqadah ataupun ikatan. Ikatan ini bermaksud benda yang kita putuskan di dalam hati kita. Itulah akidah. Benda yang kita putus dalam hati, itulah akidah. Kalau setengah-setengah tu bila orang tanya, bagi orang yang ada dipanggil sakit luar dia akan mari sakit, dia akan mari kalau kata kena kaca ataupun dalam dia makan dadah menyebabkan dia ni jadi sakit skizofrenia ni, dia mari macam ada suara orang lain lah, dia nampak benda lah. Masa tu mari pada orang ni, dia akan kata akulah Tuhan, ataupun dia kata Tuhan lemah, Allah tu lemah, ataupun Tuhan tu banyak. Disebabkan tu dia pun tanya kepada kita, saya ni gana saya belawang semua, akidah saya ni sah tak ni? Belawang dia, belawang kata Allah lemah lah, Allah tu dua lah, Allah tu ada anak lah, macam-macam dia mari apa ni bisikan tu. Maka lagu mana nak buat? Adakah saya ni belum Islam? Kita kata pergi kepada akidah. Akidah ni barang yang diputuskan di dalam hati, keputusan dalam hati kita. Tanya dia, dah awak kata Tuhan tu kedua, lah lemah ke kuat lah. Tuhan tu esa ke banyak, berbilang-bilang, esa satu, tunggal. Sahlah akidah. Kerana keputusan di hati kita sebut begitu. Itu baru dipanggil akidah. Mai belawang pun tapi akidah tetap esa, tetap bulat. Itulah akidah. Mulut tak boleh menjadi ukuran. Pun begitu zahir kita mengambil hukum atas zahir mulut orang. Kemudian ahli sunnah wal jamaah pula. Akidah ni dia ada macam-macam. Dia ada pelbagai jenis akidah. Ada yang fahamannya, pegangannya Mu'tazilah, ada fahamannya Wahabi, ada fahamannya Syiah, ada fahamannya Jabariyah, macam-macam. Lepas ni kita akan tengok setiap beberapa jenis fahaman ni apakah jadi. Kita tak boleh kata akidah, sebab pada kita ahli sunnah ni, kita kata akidah ni barang yang diputuskan di dalam hati yang selari dengan barang sebenar, barulah benda tu dipanggil akidah. Kalau tidak, benda bukan barang sebenar, bukan akidah pada kita. Pada mereka je mereka kata akidah, pada kita tidak. Kita kata mereka ni fahaman je. Syiah ke, Wahabi ke, Mu'tazilah, semua tu fahaman. Kerana akidah ni, contoh kita kata gini, bola sepak ni 4 segi. 4 segi benda bulat. 4 segi. Aku tengok dah budak solat lecah 4 segi. Bulat bola sepak. Dia percaya. Dia yakin. Dia kata akidah dia ni bahawa bola sepak tu 4 segi. Sedangkan bola sepak yang sebenar adalah bulat. Bermaksud pegangan dia itu bukanlah pegangan yang sahih. Pegangan dia tu menyeleweng. Maka pada kita tidak dikatakan akidah. Mereka tak ada akidah lagi. Yang pada kita akidah ini mestilah berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, barulah dipanggil akidah. Baik. Kita pergi sesuai. Siapakah mereka itu ahli sunnah wal jamaah? Kita tengok Al-Waqi'ah. Sullatun minal awwalin, ayat ke-24. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Golongan yang ahli syurga ini adalah mereka yang majoriti, yang ramai daripada yang awal dan ramai daripada yang akhir. Al-Waqi'ah kata. Kita kalau setengah-setengah dia kata kita ni tak yakin kita ni betul ke tidak, ahli syurga ke tidak. Mu tak yakin, aku yakin, kerana akidah kita sahih. Ahli sunnah wal jamaah disebut dalam Al-Waqi'ah mereka yang berpegang kepada golongan majoriti. Siapa golongan majoriti pula sekarang? Baru kita pun tengok. Nabi kata khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun aku, summal ladzina yalunahu, summal ladzina yalunahu.
kurun yang terbaik adalah kurun aku, kemudian kurun selepas daripadanya, kemudian kurun selepas daripadanya. Satu kurun 100 tahun. Maka kita pun tengok dalam jalur kurun yang pertama, 2 dan 3 ni, siapa dia yang duduk? Yang pertama, ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat dalam bab ni. Yang pertama, dalam bab fiqh, Islam dibahagi kepada 3: akidah, syariat ataupun fiqh. Yang ketiga, tasawuf. 3 ni adalah Islam. Rangkuman 3 ni bawa kepada Islam. Ni agama kita ni. Yang pertama dalam bab syariat, bab fiqh. Bab fiqh, siapa dia yang berpegang salah satu daripada 4 mazhab ni, itulah ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir dibuat di apa dah nama tempat tu, di Czech ke mana dibuat, yang mana perjumpaan dengan seluruh ulama sedunia ni, mereka membuat satu resolusi ahli sunnah wal jamaah tahun 2004. Satu ahli sunnah wal jamaah adalah mereka dalam bab fiqhnya mengikut 4 mazhab ini. Bukan mazhab yang rojok Mazhab yang rojok tu tidak termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Kita mesti mengikut satu daripada 4. Berpegang satu daripada 4. Kalau kita reti banyak, kita kena tetap memilih satu juga. Tak boleh dalam bab ambil air semayang cara lain, batal air semayang cara lain. Tiba-tiba dia ketuk, dak batal, saya dak batal. Dah apa gitu? Dah sebab saya ni ikut mazhab Hanafi kan. Dia pun ambil semayang, ambil sapu, sebahagian ambil rambut je. Dah mu ikut mazhab Syafi'i ambil semayang. Dalam bab ambil semayang aku ambil ikut mazhab Syafi'i, dalam bab batal aku ikut mazhab Hanafi. Mana boleh gitu rojok? Kalau kita tanya mazhab Hanafi, cara awak ambil semayang kena basuh keseluruhan kepala. Masa dalam bab batal, kalau ketuk dah batal, kalau sedawa baru batal. Maka tu dalam mazhab kami. Syafi'i pula, Syafi'i kalau ambil semayang, basuh sekurang-kurang 3 helai rambut. Tapi kalau kata dalam bab batal, ketuk batal, sedawa tak batal. Itu kita akan mengaku, okey, ni mazhab kita ni Syafi'i, ni mazhab kita ni Hanafi. Tetapi kalau rojok, hak ni pening. Dah muduk belah mana? Maka kena memilih satu daripada 4 dalam bab fiqh. Yang kedua dalam bab akidah, kena memilih satu daripada 2, iaitu sama ada kita mengikut turut aliran daripada dipanggil Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari, yang mana menyatakan bahawa siapa dia yang nak mengakui, yang nak makrifat kepada Allah, mestilah dia dengan mengenal 13 sifat Allah, yakin dengan sebenar-benar keyakinan sifat 13. Yang kedua, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dipanggil Maturidi, yang mana berpegang kepada sifat 20. Kita ambil yang mana? Belah kita Nusantara ni, kita ambil mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari dalam bab akidah. Salah satu daripada 2 akidah, sifat 20. Kita akan tengok kepentingan apa sifat 20. Dia beza dengan akidah hak lain. Baik. Kemudian yang ketiganya dalam tasawuf, kita mengikut Syekh Junaid Al-Baghdadi, kemudian mengikut turut Imam Al-Ghazali, ikut turut begitu. Dalam bab tasawuf. Kemudian dari sudut pengamalannya, tarikat yang mana yang sufi, yang sahih sahaja, bukan tarikat sufi yang menyeleweng. Nak tengok mana tarikat sufi yang betul dengan yang tak betul. Kalaulah mereka mengikuti secara syariatnya betul, barulah kita boleh ikut dia. Kalau syariat tak betul, dengan rapuang pun dia kata Tok Guru, dia kata tak apa kita dah bila sampai martabat tu, dia tak jadi tak batal sembahyang. Tok Guru boleh salang dengan orang tu, dak munasabah. Kemudian dalam bab lain, contohnya semayang, dah perlu semayang, kita dah capai martabat dia dah. Tu tak betul. Dalam bab apa ni, tasawufnya. Kemudian kita tengok apa mudarat kita sebelum daripada tu. Kalau kita ini berpegang kepada mereka ni dalam bab fiqh 4, salah satu daripada 4. Dalam bab akidah 2, salah satu daripada 2. Dalam bab tasawuf kita mengikut turut Syekh Junaid. Maka tiga-tiga ni membawa kepada kita ini mengenalkan kita sebenarnya kitalah puak-puak salafi. Sebab apa? Cek sejarah. Mereka ni duduk di zaman mana? Keseluruhan imam ni duduk pada zaman mana? Ambil daripada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal.
Mereka semua 4 orang ni duduk pada kurun yang Nabi maksudkan khairul kurun qarni, sebaik-baik kurun aku, bawah 300 tahun. Bawah 300 tahun. Imam Abu Mansur Maturidi, Imam Abu Hasan Asy'ari duduk pada bawah pada 300 tahun. Cuma mereka wafat, meninggal pada selepas daripada 300 tahun. Maka kita ni sebaik-baik kita boleh mengelakkan diri kita ni lah salafi. Kita ni lah yang mengikut salafus soleh. Sedangkan tak ada isu pun kita dengan salah dengan khalaf ni. Kerana ulama salaf, ulama khalaf, dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah. Yang membezakannya pokok Wahabi. Dia kata kami ni salafi, kami membawa fahaman salaf saja. Imam salaf apa mu kata mu salah? Sebab kami ambil ulama-ulama yang salah ni. Tapi kalau dalam bab, contoh dia ambil Bukhari dan Muslim, hadis dua ni kena dikata sahih. Imam Bukhari dan Imam Muslim, cek background mereka adalah salah satu mengikut daripada mazhab yang 4, dan dalam bab akidah mengikut salah satu daripada mazhab yang 2. Imam yang berpegang, yang menjadi rujukan imam hadis mereka ni, dan kan imam hadis kita juga, yang mereka agung-agungkan, konon mereka mengikut Bukhari dan Muslim, adalah mengikut tegar dalam mazhab. Ada mazhab dah ke? Fiqh. Dalam akidah mengikut sifat 20 lah ke? Tak ada orang kata rojok, cara rojok, tak ada. Maka mereka tu silap nafsi. Baik. Maka kita siapa kita? Kita salafi, kita ni khalaf. Kita salaf, kita khalaf. Kita tak ada isu pun salah dengan khalaf ni. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah adalah mereka yang mana mengikuti sunnah Nabi wal jamaah, iaitu selepas daripada tu sahabat-sahabat mengikut Nabi dan juga mengikut sahabat-sahabat Nabi. Khulafaur Rasyidin. Baik, kita pergi sesa. Apakah mudaratnya kalau kita tidak mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah? Dalam akidah kita, Nabi kata, umat aku akan dipecah, umat Bani Israel berpecah kepada 72 golongan. Umat aku berpecah kepada 73 golongan. Satu sahaja yang akan masuk syurga, yang lain semua kena neraka. Sahabat tanya, siapa dia yang satu itu ya Rasulullah? Mereka itulah yang mengikut aku dan para sahabatku, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Maka sekarang ni orang klaim mereka ni ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli ulama ahli sunnah wal jamaah, dia ada syarat bagaimana nak jadi ahli sunnah wal jamaah. Syaratnya macam yang kita bilang tadi, dalam fiqh, dalam akidah, dalam tasawuf. 3 ni. Kalau dah dia rojak, bukan. Kita nak kenal ni, nak kenal mana seekor musang, mana seekor kucing. Nak kenal mana betul. Ada. Ataupun kita bela ayam, mana musang berbulu ayam ke ataupun betul-betul ayam kita. Kita nak kenal. Cara dia cakap kita boleh tahu dah. Kalau dia kata hadis, lepas tu dia menafsirkan mengikut penafsiran semata-mata atas penafsiran dia, maka jang. Kalau dia nak menafsirkan hadis boleh, tapi dia mesti membawa mazhab. Dalam bab ni mazhab ni kata gini, mazhab kata gini, mazhab kita pegang hak ni. Begitu. Bukan dia pakai sehadis, tak boleh. Kalau lah pakai sehadis, dia akan jadi gini. Kepala tok Wahabi dia katakan contohnya menziarahi kubur bagi orang puang adalah dilaknat. Sebab betul ada hadis sahih bahawa Nabi melaknat perempuan yang menziarahi kubur. Tapi dia bercanggah dengan hadis yang kedua. Hadis Sayyidatina Aisyah yang mana tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau sekiranya saya menziarahi kubur, apakah yang saya perlu ucapkan? Nabi kata, berilah salam dan baca apa benda. Kalaulah Nabi kata laknat bagi orang puan yang menziarahi kubur, bermaksud Nabi akan larang dah Sayyidatina Aisyah. Tapi tidak. Tu cara dia. Ulama kita ni dia tak ambil sehadis pakar jadi hukum dah ke tak. Dia kena ambil banyak hadis, rangkum, barulah buat kesimpulan. Baik. Mudarat akidah yang lain ni. Yang pertama kita tengok Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata Allah cipta yang baik-baik je. Yang baik-baik Allah buat. Yang buruk-buruk makhluk yang buat, manusia yang buat. Benda-benda yang perkara kebaikan Allah buat, yang keburukan mung yang buat. Kalau begitu, akidah ahli sunnah kata mana? Baik dan buruk daripada Allah.
Diambil daripada ayat Quran. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan kamu. Ayat Quran tu. Tetapi ayat Quran tu tak boleh ambil secara satu. Dia ada ayat yang lain. Allah kata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu jadikan, yang apa yang kamu buat. Ambil dua ayat tu buat bangun, ayat ni akan bercanggah. Hak ni kata hak baik, hak buruk. Hak baik Tuhan buat, hak buruk mu buat. Hak ni kata Allah buatmu dengan semua benda hak mu buat. Canggah. Maka kita nak pakai hak mana? Ahli sunnah pun buat terik. Ahli sunnah kata gini, bila ada pertembungan ayat ni, kita tengok apa maksud ayat tadi. Ahli sunnah kata, yang baik tu datang daripada Allah adalah segala benda kebaikan tu memang semuanya datangnya daripada Allah juga, Allah belaka. Yang buruk pun juga datang daripada Allah. Sebab ayat ni kata benda yang mu buat juga mari daripada Allah. Cuma atas syariat, hak baik mu buat boleh pahala, hak buruk mu buat boleh dosa. Atas luar, cakap luar. Hak dalam Allah belaka. Kalau tidak, jadi macam kes dekat tu, kat KL tu. Tok Bilal tu kena takak khalwat dengan seorang puang. Lalu Tok Bilal ni dia pandai juga, dia reti juga cakap dengan Mawik ke apa benda, jabat agama wilayah. Dia kata, tanya dah apa mu Tok Bilal mu khalwat dengan orang? Dia kata Allah yang buat saya jadi gini. Lalu pening orang Maik nak jawab. Akhirnya dia pun panggil boh dia. Boh dia kata mu kata benda bapa mu buat, Allah yang buat aku gini. Lalu dia pergi tapur budak tu. Dia kata tapur. Apa mu tapur aku? Allah yang tapur mu. Allah tapur mu. Allah tapur mu. Apa mu pergi keluar? Allah buat. Aku tapur lagi. Allah tapur lagi mu. Akhirnya kita minta maaf, minta maaf. Kalau kata nak guna pakai point tu, berat kita. Sedangkan yang buruk letak atas diri kita dapat dosa, yang baik buah atas diri kita dapat pahala. Hakikat baik dengan buruk Tuhan beri belaka tu ahli sunnah gitu. Kalau kita berakidah macam Mu'tazilah tadi, yang baik pada Allah, yang buruk daripada kelemahan kita, apakah kesan dia? Akidahnya, akidah begitu akan menyatakan bahawa dua benda. Yang pertama menyatakan Allah tu lemah, yang kedua menyatakan kita ni hebat. Apa? Kerana Allah dia hanya mampu cipta benda baik sahaja, dan dia tidak mampu mengawal makhluk dia sendiri dalam membuat benda yang selain daripada tu. Contoh kita naik kereta, kita beli kereta, kita beli kereta, kita ni nak bawa siapa ke destinasi siapa. Satu masa kita bawa kereta jalan licin, gelicir, masuk dalam gaung. Kalaulah begitu, kita ni tak mampu mengawal kereta kita sendiri. Kalaulah Allah pun begitu, dia buat makhluk, dia buat benda baik, tapi dalam bab kejahatan dia tak mampu nak kawal makhluk dia. Macam kita ada kereta lah, tak boleh nak kontrol kereta sebab hujan masuk dalam gaung. Kalau begitu lemahlah Tuhan. Nak sembah buat apa Tuhan lemah? Tuhan tu dia fakir, dia tak ada piti. Orang fakir minta piti. Aku dah piti kau mu minta dengan aku. Minta dengan sesama fakir. Minta piti kau. Dia pun jom minta piti juga. Kata, aku pun dah ada piti minta dengan aku buat apa? Macam kita dah. Kita nak minta dengan Tuhan buat apa? Sebab kita ni lemah. Kita nak pergi minta dengan orang lemah pula. Buat apa nak pergi minta? Sedangkan itu lemah. Tu kesan akidah tadi. Yang kedua, kita ni akan jadi hebat. Sebab kita boleh buat kejahatan yang Tuhan tak boleh buat kita jadi gitu. Kita nak jadi hebat. Maka akidah itu tertolak. Tu akidah Mu'tazilah. Yang kedua, akidah Wahabi pula. Akidah Wahabi ni mereka musyabbihah dan juga mujassimah. Musyabbihah, mujassimah di mana? Dia menyamakan Tuhan dengan sesuatu benda, dan dia menjisimkan Tuhan dengan sesuatu benda. Dan jisim ni benda, dia menjasmanikan. Bila jadi gitu, Tuhan ni jadi lemah. Kerana apa? Kerana dia kata, dia pakai zahir ayat. Dia kata yadullah, maka Allah tu ada tangan. Yadullah. Dia akan jadi pening bila bertembung dengan ayat-ayat hak lain. Allah menyebutkan bahawa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak serupa Allah dengan sesuatu. Kalau Allah sebutkan bahawa dia tidak serupa dengan sesuatu ni,
apabila dia tidak menyatakan dia tidak sama dengan sesuatu, laisa kamitslihi syai'un, maka segala apa daripada makhluk ini tidak serupa belaka. Dalam kitab Ijaz Tok Guru karangan Tuan Guru Haji Daud Bukit Abbas, dia kata Allah tidak besar, tidak kecil, tidak tinggi, tidak rendah, tidak di dalam, tidak di luar, di atas, di bawah, di mana-mana. Dah warna. Kecil tak, besar tak, warna pun tidak, bersaiz tidak. Kita boleh bayang tak? Tak boleh bayang. Maka selari dengan ayat Allah tidak serupa dengan sesuatu. Syai'un merujuk pada makhluk. Maka bila kita menyerupakan Tuhan dengan makhluk, bercanggah dengan ayat tadi. Ayat ni muhkamat, ayat tadi mutasyabihat, ulama kata. Ulama ahli sunnah kata, bila bertemu likulli nasin au hamat tashbih au fawida, bila kamu jumpa satu nas yang mana ada kesamaran, ada pertembungan, maka kamu kena guna kaedah sama ada kamu tafwid. Tafwid ni benda, tinggalkan ayat tu begitu tanpa kamu menafsirkan. Yang kedua, takwil. Takwilkan ayat tadi, tafsirkan ayat tadi tidak sehingga untuk membersihkan, bukannya tujuan untuk membersihkan dan menyamakan maksud dengan ayat yang lain yang muhkamah. Contohnya kita kata tadi tu macam tangan semua tu dah. Maka dia bercanggah dengan dalil yang sahih. Begitu pun contoh, kalaulah kita akidah macam Wahabi ni, esok-esok cuba kita bayang masuk dalam kubur ataupun duduk di mahsyar. Kalau kita duduk dalam kubur, didatangkan kepada satu lembaga, maka ditanya satu lembaga ni, dia kata Tuhan tu bertangan tapi tidak sama sebagaimana tangan makhluk. Kalaulah marilah satu lembaga di hadapan kita, ataupun Dajjal lah esok-esok, dia mari dia buat menyerupa seekor raksasa yang kita tak pernah tengok tangan dia begitu, bersinar warna dengan warna gelik-gelak comelnya. Tangan dia bukan macam tangan kita, tapi macam tangan yang comel lah. Kita nak kata benda, kalau dia kata akulah Tuhan, kita nak kata Tuhan ke binatang tu? Tak lah. Moga kita menyatakan bahawa Tuhan tidak serupa dengan sesuatu. Bila tidak serupa dengan sesuatu, besar dah kecil, tak boleh nampak ke tidak, tak boleh, semua tak boleh nak bayang. Syurga pun begitu, tak boleh nak bayang nikmat syurga. Kita ambil atas dunia sudahlah. Matahari, boleh tak kita nak tengok cahaya matahari? Tak boleh. Tangga makhluk pun kita tak boleh nak bayang, apatah lagi tangga kita nak bayang yang qadim Allah Ta'ala tu maka kita akidah begitu akan merosokkan kita. Dia akan menyatakan bahawa Allah itu lemah. Kemudian kita tengok apakah kepentingan akidah pada setiap zaman. Kita bercakap pada akidah yang tadi, bukan bercakap pada akidah yang salah tadi. Fahaman-fahaman yang sesat tadi kita dah ambil. Baik, akidah yang kita pegang tadi ni, sifat 20 ataupun sifat 13, ini akidah. Penting di mana? Kita ambil pentingnya pada 6 tempat. Kita ambil sekurang-kurang. Yang pertama, pentingnya akidah ni di atas dunia. Apa penting atas dunia? Kita ambil macam baru ni. Ingat tak masa baru lepas PRU ke-13 ke berapa PRU ke-13, Siti Kasing dia minta satu slot dalam TV. Siti Kasing ni siapa? Siti Kasing ni seorang lawyer yang mana dia ni pemikiran dia ni liberal. Dia kata pada dia Tuhan ni adalah dihasilkan daripada getaran hati. Kalaulah getaran hati kita membawa kepada baik, maka Tuhan adalah baik. Kalau getaran hati kamu menyatakan Tuhan itu jahat, maka Tuhan pada kamu tu jahat. Dia kata gitu. Kalau kita berilah masa kepada dia cukup 5 minit, dia cakap dalam TV, kita nak jawab gana. Ayuh, Tuhan tu betul ke kita buat? Saya nak buat Tuhan baik baik Tuhan ni hari ni beri rezeki, esok kena musibah, jahat Tuhan. Macam mana kita nak describe pada anak-anak kita? Maka kita ni dengan sifat 20, kita ambil sifat yang kedua cukup. Sifat yang kedua dan sifat 20 adalah sifat kidam. Kidam ni ada Allah, tiada permulaan. Bila ada dia tak ada permulaan,
apakah tafsiran kidam? Kidam ini Allah ada tanpa mula, tanpa permulaan. Kalaulah Allah itu ada permulaan, maka dia akan jadi timbul dua masalah. Yang pertama dur, yang kedua tasalsul. Dur itu durun, berkeliling buat. A buat B, B buat C, C buat A balik. Allah buat mak dia, ataupun kita kata tok Tuhan buat mak Tuhan buat Tuhan buat tok dia balik. Kita kata tak pernah sabar jadi gitu. Tok macam mana boleh Tuhan buat sedangkan dia tak buat lagi mak dengan Tuhan ni? Macam mana boleh jadi? Tak pernah sabar. Tu satu masalah yang timbul kalau sekiranya kita nak kata Tuhan itu ada mula. Yang kedua, sekiranya kita berfahaman Tuhan itu ada permulaan, dia akan timbul masalah tasalsul pula. Tasalsul ni guna. Tasalsul adalah bermaksud menciptakan cipta tanpa kesudahan. Tuhan A, Allah, dia buat B. B dibuat oleh B, B dibuat oleh C, C dibuat oleh D, D dibuat E, F sampai ke dah habis, Z dan sebagainya. Bila banyaklah Tuhan, timbul masalah. Timbul masalah pula. Dah bagaimana ramai-ramai? Yang kedua, bila banyak Tuhan, dia akan jadi balah nak buat satu benda. Nak buat dunia, dia kena balah dulu, baru boleh buat dunia. Kalau dia nak seorang nak buat dunia, seorang nak buat matahari, dia pun kena gocoh-gocoh, siapa yang menang baru boleh buat. Maka tak pernah sabar. Benda tu mari. Ni semua timbul dalam sifat 20 perbincangan ni. Maka kita pun jawab pada Siti Kasing. Siti weh, mu kata getaran hatimu. Getaran hatimu tu siapa buat? Mari daripada mana? Getaran hati you lah. Getaran hati I lah. Okey, getaran hati you kan? Okey. You tu siapa buat? Mak I lah buat. Dia beranak kat I. Okey, kalau mak mu beranak ke mu, dan mak mu tu siapa pula buat? Tok lah. Siapa Nabi ada? Siapa pula buat? Allah dah buat. Allah buat macam mana? Mu tak buat lagi Tuhan. Kan pening. Dur berkeliling buat ataupun tasalsul. Mana pun mari. Maka sifat 20 jawab lama dah dalam bab ni. Kalaulah mari Siti Kasing ke benda ke mari depan kita, kita jawab dengan sifat bakok, boleh jawab dah logik. Sifat 20 ni orang guna untuk mengislamkan orang, bukan untuk membalah sesama Islam. Sifat 20 mari zaman bila mana zaman Nabi ada? Tak ada macam mana. Buka sifat. Wujud dalil mana? Kidam dalil mana? Bakok dalil mana? Ada belaka dalil. Dosa nak pelawak ada belaka. Ulama kita ni dia ambil satu-satu sifat tu, dia ambil dengan dalil Al-Quran. Kemudian yang kedua, atas dunia penting dah akidah ni. Yang kedua, dekat nak mati. Akidah dekat nak mati ni penting sangat. Sebab apa? Dekat nak mati Nabi kata akan tempat terakhir, tempat iblis dengan syaitan dia akan berkumpul. General-general dia akan mai kumpul keliling kita dan mereka akan buat pelbagai tipu hela. Antaranya yang ulama kata adalah mereka akan menyerupa jadi mak. Yang mana jadi mak kata, cik, mu mari cik mari kat kita cik. Yelah cik nak mari kat mu lah ni, nak wayak ke mu jangan duduk Islam tu salah. Cik mati ni cik tahulah masuk neraka kalau pegang dengan Islam. Dah cik nak pegang mana? Pegang dengan Kristian, dengan Nasara, hak tu hak betul. Betul ke cik? Betul. Dah macam mana? Mu angguk tanda mu setuju? Mampu. Angguk dah molek mati. Mampu. Yang kedua, contoh mak dak jalan, gi ke ayah pula. Ayah mari. Bak mari bak. Untuk mu lah dia. Mari ayah dak degi. Dak nak sabar. Tuhan begitu. Dak nak sabar. Islam yang betul. Mari yang ketiga, hak ni paling teruk. Tok guru tu kita mari. Tok guru kita terus mari. Menyerupa jadi muka tok guru. Tok guru mari. Tok guru mari kat kita. Dekat awak nak mati ni, minta tolong satu benda je saya ni. Minta maaf lah apa yang saya royak selama ni salah. Yang nak betul nak kata Islam tu salah, yang betulnya Kristian, Nasara yang betul. Dah guna tok guru. Ni poin tok guru ni, poin bahaya kali. Tiga benda ni dia mari pada kita. Kalau kita tak letak Islam agama yang betul, yang betul-betul kita akidahkan, maka kita akan tersesat mengikut syaitan. Dah penting apa? Penting dekat nak mati. Orang lain tunggu lambat lagi mati, nak bagi saka. Orang lain mikir gitu malam ni tahlil lah kita malam ni mikir dia orang lain. Maka keyakinan yang sebenar mestilah dengan Islam. Akidahlah tempat pegangan sebenar. Yang ketiga, dalam kubur soalan munkar dan nakir kita nak kena boleh jawab. Dia akan tanya ma rabbuka mula-mula. Ma rabbuka, apa Tuhanmu? Tuhanmu siapa?
Sebab tu kalau kita kata, kalau mari macam fahaman Wahabi, dia mari tunjuk satu lembaga, ada tangan, ada kaki, ada kepala ke benda ke, dia pun menyerupakan, kata aku ni Tuhan. Adakah kita nak percaya masa tu? Masa tu. Maka dalam kubur juga penting kita seorang-seorang je. Kemudian di mahsyar, dan keempat, di mahsyar pun penting akidah ni. Sebut dalam satu kitab Jumu'ul Fawaid atau kitab Sirrus Salikin, Jumu'ul Fawaid ataupun kitab Kashful Ghamah, macam itulah, disebut bahawa semasa di padang mahsyar akan didatangkan satu malaikat yang mana besarnya umpama jari dia ni, tepat lekuk jari ni boleh diletakkan 7 buah lautan, dan malaikat ini akan mengaku dia tu Tuhan. Aku ni Allah, percaya ke tidak? Maka sebahagian mereka yang telah pun selamat dah, peringkat awalnya selamat dah, sebahagiannya telah menyatakan mereka Tuhan, itulah Tuhan, sebahagian masuk dalam neraka. Kemudian dibawa datang yang kedua, 14 buah lautan. Malaikat yang kedua ni besar dia, jari dia 14 buah lautan, dan dia menyatakan bahawa Tuhan, aku ni Tuhan. Allah suruh dia kata dia tu Tuhan, aku ni Tuhan. Penduduk mahsyar masa tu, sebahagian yang selamat tadi, sebahagian mereka tu keluar daripada tu, tinggallah yang terakhir, dan mereka inilah yang selamat akhirnya. Kalau tu di mahsyar, kita dibawa datang dengan satu makhluk Tuhan yang kita tak pernah tengok dalam hidup kita, dia mengaku diri dia tu Tuhan. Bagaimana akidah kita nak mempertahankan diri? Itulah akidah kepentingannya. Yang keenam, yang kelima, pentingnya di titian sirat. Titian sirat ni digini, titian sirat ni kalau kita nak cerita, panjang cerita dia. Cuma nak cerita titian sirat ini sangatlah gelap, dan juga perjalanannya sangatlah sukar dan sulit. Maka masa kita nak melintas tu, akidah kita kata guana. Tengok depan api, titian duduk tengah, mampu dah aku terik ni. Kalau dah gitu maaf, kita naik titian sirat, mampu sungguh. Sebab akidah kita tidak yakin, ataupun akidah kita ni meletakkan kepada amalan kita. Ada orang dia akidah juga, tapi dia meletak keselamatan dia ni, ataupun dia ni dapat rezeki Tuhan atas dunia ni asbab dia ni beramal kuat. Maka Tuhan dia tu amal dia. Sedangkan tidak, Allah tidak pandang pada amal, tidak pandang kepada benda. Dia beri pada kita rezeki dengan tidak ada sebab. Itulah rezeki kita dapat. Maka di titian sirat, mampu dah aku. Tak yang mampu dah. Yang menyelamatkan aku adalah Allah, bukannya sebabkan asbab api, bukan sebab amalan aku. Ya Allah, selamatkanlah saya. Ya Allah, selamatkanlah aku. Sampai ke seberang sana, bismillahirrahmanirrahim, pun laju. Kerana keyakinan kita Allah yang menyelamatkan, bukannya api yang memudaratkan, bukannya amalan kita yang memberi selamat. Akidah. Sebab dia ada cerita sini. Contohnya satu cerita tu Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni, sikit lagi, Khalid Al-Walid ni, dia ni seorang sahabat Nabi yang mana Nabi arahkan, bukan Nabi masa tu, Khalifah arahkan untuk pergi berperang dengan Parsi. Tapi perjalanan dia tu kena menyeberang sebuah sungai yang sangat luas dan sangat dalam. Maka laju, luas dan juga dalam. Maka mereka tidak ada kelengkapan nak buat kapal, mereka tidak ada kelengkapan nak buat jambatan. Lalu mereka ni siapa di situ, mereka ni stop. Nak gimana Akhirnya mereka berbincang. Bincang. Akhirnya kata kita nak patah balik. Khalid kata sebagai panglima, dia kata, patah balik benda, siapa ke sejauh ni yang memerintahkan kita adalah Khalifah Rasulullah. Kita kena pergi direct je lah. Nak pergi ke mana wahai Khalid? Pergi apa? Kita pergi dengan bismillah dulu. Khalid dia pacu kuda dia naik atas, dia boleh naik atas air tu, dan kuda dia tu bunyi macam dia sedang berpijak. Kaki kuda tu macam berpijak pada satu batu. Pijak batu, padahal air bawah. Lalu siapa di tengah? Khalid tengok di belakang. Dah mana orang Islam dah ikut belakang aku Oh, rupanya orang Islam takut ke air rupanya. Lalu mereka dengan kalimah Allahu Akbar, mereka berjalan ramai-ramai atas air. Jalan atas air. Sebab benda yang menenggelamkan Allah ke air. Yakin duk mana? Yang menenggelamkan Allah ke air, yang memberi kenyang Allah ke air, Allah ke makanan.
air ke Allah yang memberi hilang dahaga. Sampai di pertengahan musuh Parsi tengok begitu, mereka kata kita ni bukan perang dengan orang, kita perang dengan jin ataupun malaikat. Tembus lari belaka, menang tanpa bertanding. Khalid al-Walid punya hal. Yang kedua, dalam satu peperangan juga dicabar oleh panglima perang di sebelah Parsi. Dicabar, dia kata dia dipanggil Khalid untuk pergi ke kemah dia, dan mereka pun kata, esok mula perang dengan kami ramai. Yang kedua, kami akan guna panah beracun. Nak tengok beracun macam mana? Dia pun ambil racun ni, tengok racun ni, dia letak atas satu benda, mati serta-merta. Macam satu asid lah. Khalid kata, mana racun? Nak tengok? Ni racun Puak dia minum. Tak ada benda pun. Puak ni minum dia Dia minum racun di hadapan musuh, menyebabkan orang pening. Apa jadi gini? Kerana yang memudaratkan racun ke Allah. Duduk situ. Maka kita ni pelik sangat orang jalan atas air. Jalan atas air tak pelik Air menenggelam ke Allah yang menenggelamkan. Kita keyakinan kita tu. Tapi cetera kita terang pergi jalan apa pula tingkau. Sampai tengah bok. Dia sebenarnya akidah ni dia keyakinan. Tapi kalau akidah semata tanpa tasawuf, dia tak akan pergi jauh. Dia begitu. Tasawuf ni dia akan membawa seseorang kepada makrifat. Tapi akidah ni lah tapuknya. Kita nak cakap bab tasawuf, tapi akidah tak kemah. Kita nak cakap contoh dalam tasawuf, dia akan bawakan kepada kita ni, contohnya bab semayang. Masa kita solat, dalam solat kita di luar solat, di luar Kaabah, kita akan menghadap ke arah Kaabah. Tu syariat. Kiblat syariat kita ni Kaabah. Tapi masa kita boleh masuk dalam Kaabah, di mana kiblat kita? Di sekeliling gang. Ataupun kita naik atas Kaabah, kita boleh menghadap ke sekeliling arah. Mana-mana yang kita nak menghadap. Kerana kita telah pun menghadap kepada Kaabah dah. Esok-esok Kaabah akan dibuang. Maka di manakah kiblat kita masa tu? Tetap di situ. Nak ayat benda. Baik. Kalau tasawuf, dia akan bawa pada kita. Syariat di luar, kita menghadap ke Kaabah. Kalau di luar semayang, di mana kiblatmu? Di luar semayang. Adakah kita tidak perlu khusyuk pada Allah di luar semayang? Kena khusyuk juga. Di manakah Kaabah kamu? Di sekeliling arah. Mana kita buat benda, ingat ke Tuhan. Kita buat benda, khusyuk kita kepada Allah. Nak pergi ke hotu, akidah kena kuat. Kalau akidah tidak kuat, sampai kepada satu masa, tinggal tak payah semayang dah, kita sampai ke martabat dia dah. Maka sesat, tidak jumpa punca. Kemudian yang terakhir adalah kepentingannya akidah ahli sunnah wal jamaah ni adalah di dalam alam baqa'. Di dalam alam baqa' ni, iaitu sama ada syurga atau neraka. Tak boleh pilih tengah, syurga ke neraka. Kita kena pilih salah satu. Sudah pasti kita kena pilih syurga. Kalau tidak, kita tidak akan mampu untuk duduk di dalam neraka. Tetapi hakikatnya orang di dalam neraka ni mengandungi 3 jenis orang. Yang pertama, orang kafir. Yang kedua, golongan munafik. Yang ketiga, orang Islam. Yang mana orang Islam tu, berapa Islam? Yang mana orang Islam tu dibuat dosa lebih banyak berbanding amalan dia. 3 jenis orang kafir, orang munafik dan orang Islam, yang mana Islam dia itu adalah seorang yang fasik. Dia kena bakar dulu, keluarlah daripada neraka. Dulu tak semayang malah, tapi Islam, akidah lah yang akan menyelamatkan dia. 2 golongan ni kekal di dalam neraka, satu je yang akan selamat, iaitu golongan kafir dengan golongan munafik kekal dalam neraka. Golongan orang Islam sahaja yang akan keluar daripada neraka. Sebab dia, sebab akidah dia masih lagi kukuh. Perumpamaannya sebagai terakhir, perumpamaannya, umpama kita ni diberi pinjang satu pinggang lah. Kita beri pinjang satu pinggang pada orang, ataupun satu benda lah, satu bekas kita nak masuk ke benda ke, maka periuk. Bila kita pinggang, nak senang buat contoh, satu pinggang. Orang tu pinjam pinggang kita, kemudian dia beri harta kepada kita dalam keadaan yang cuci. Bagaimana kita beri pinjam ke dia? Tuan rumah akan buat benda, dia akan ambil simpan buah tarak balik. Yang kedua,
Orang ni pinjam daripada kita, dia pulangkan dalam keadaan yang penuh dengan kotor, dak basuhnya bendanya. Apa yang tuan rumah buat? Dia akan pergi basuh dulu. Dibasuh sambil carut, sambil ngopak. Dia pun lepas siap boh mula di dalam tempat dia. Yang ketiga, dia pinjam pinggang, dia buat pecah, jatuh dan sebagainya. Pulangkan balik kepada tuan dia dalam keadaan yang pecah. Apa perasaan tuan dia? Dia akan tok mana? Buah tarak, buah tok siapa ha? Itulah akidah. Akidah ni umpama satu bekas, satu hati yang Allah beri pada kita ni dalam keadaan suci. Kita ini pernah bersaksi bahawa bala syahidana, menyaksi bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Kemudian bila Allah datangkan kepada kita satu hati yang suci, kemudian kita di atas dunia, kalau kita kotorkannya, dia akan basuh balik, maksudnya buh dalam neraka, celup dalam neraka, hilang belaka, buh tempat asal kita balik syurga. Kalaulah kita pecahkan dia, akidah kita ni kita runtuhkan dengan fahaman-fahaman yang menyeleweng, yang menyesak, nyata Tuhan tu lemah, Tuhan tu sama macam makhluk, akhirnya Tuhan akan letak kita dalam neraka, tak keluar-keluar dah. Go to hell forever and for Batman forever. Tak akan keluar dah lah sampai di situ. Dan maka sebagai penutupnya, marilah kita kuatkan akidah kita, terutama di akhir zaman ni. Kerana akhir zaman ini dalam sejarah manusia ada tiga orang. Dua orang telah lepas. Mereka ni mengaku sebagai Tuhan. Satu Fir'aun, yang kedua Namrud. Dua-dua ni dalam sejarah mengaku Tuhan, akhirnya Allah hancurkan mereka. Yang ketiga terakhir Dajjal, dia akan mengaku sebagai Tuhan. Maka yang terakhir ni kita tak tahu kita dah keadaan mana masa Dajjal tengah mari, ataupun anak cucu kita bagaimana keadaan akidah mereka masa Dajjal tengah mari. Dajjal ni ulama kata dia dapat fitnah, dia sangat besar. Dia dapat menahan matahari daripada bergerak, dan dia dapat menyeru sungai untuk mengalir ke kakinya. Dia boleh buat apa yang dia kehendak. Dia boleh dengan sihirnya boleh menghidupkan orang mati. Maka dia mengaku dia sebagai Tuhan. Maka pada masa tu, di manakah akidah kita? Kalau akidah kita jadi macam Wahabi, macam Tuhan tu sama macam makhluk, dia menyerupa jadi benda, kita pun kata Tuhan, mampu. Kerana akidah kita mujassimah ataupun musyabbihah. Ataupun kalau kita Dajjal tunjuk yang baik, yang buruk saya tak buat, jadilah Mu'tazilah. Dan maka kalau kita ahli sunnah wal jamaah, yang baik dan buruk datang daripada Allah. Kemudian yang keduanya, Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Tidak kira dah tak besar, tak kecil, tidak bersaiz, tidak di dalam, tidak di luar, tidak sebagaimana makhluk, maka itulah Tuhan. Maka Dajjal menyerupalah menjadi nak jadi benda pun, jadi atromen ke, jadi raksasa ke, tetap kita kata bukan Tuhan. Itulah yang terakhir sebagai benteng kita. Kemudian terima kasih atas jemputan. Minta maaf ada kekurangan, ada terkasar bahasa terlebih bicara. InsyaAllah jika diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita bertemulah pada bila-bila masa yang akan datang. Minta maaf sekali lagi ada terkasar bahasa terlebih bicara. Wallahu Ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi